fid dharain. Amin. Sambung. Sampai mana ni? Maka kerana wujud sesuatu yang kau dapat akan Okay, kita sambung balik daripada kitab Qutrul Ghasiyah Ilmi Sufiyah, daripada muka surat, kalau kitab Jawi muka surat 6, kitab Umi muka surat apa tu? Nampak? Yang itu saya mungkin 13 dan 10 17. No, tak jauh mana tu. Kerana wujud sesuatu. Jumpa tak? Kerana wujudnya sesuatu yang engkau dapat akan dia dengan idrak engkau, iaitu terhenti ia atau wujudnya Allah Ta'ala tiap-tiap hal keadaannya. Maka jadilah musyahadahnya engkau akan wujudnya sesuatu itu, membawa ia ke musyahadah engkau kepada wujudnya Allah. Nah, maksud dia ni dalam juga, dalam macam mana pun kita gali-gali tadi, insya-Allah akan jumpa. Sebab wujudnya sesuatu itu apa dia? Yang kau dapat akan dia dengan idrak engkau. Apa maksud idrak? Idrak ni maksudnya adalah segala panca indera kita. Baik benda yang kita dapat pegang, ataupun kita dapat lihat, ataupun dapat dengar, ataupun kita dapat sentuh. Maka dengan sebab kita dapatkan akan dia dengan semua panca indera kita yang kita tengok, yang kita lihat, sentuh, maka berhentilah ia atas wujudnya Allah Ta'ala pada tiap-tiap hal keadaan. Contoh dia macam ni. Benda ni kita kena main logik akal, supaya kita lebih mudah untuk nak tangkap. Contoh dia, kita tengok buah pelang. Kita pergi dekat pokok pelang, kita tengok betul-betul. Setiap pokok pelang, daun yang ada dekat ranting dia semua tak sama urat dia. Walaupun satu jenis pokok, urat daun dia saja pun tak sama. Buah dia pula pun tak sama. Ada yang kuning dulu, ada yang hijau lagi. Dengan sebab kita tengok, lepas tu kita sentuh dengan tangan, buah dah keras ke lembut, kan? Maka apabila kita pegang dia, kita sentuh dia, kita dapat bau benda tu, lepas itu kita cari mai pada mana benda ni. Kita cari mai daripada tanah ni siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dapat jawapan Allah Ta'ala, maka berhentilah dekat situ segala persoalan. Nampak tak? Maka terhentilah ia atas wujudnya Allah Ta'ala pada tiap-tiap keadaannya. Maksudnya bila kita dapat satu benda yang kita dapat tengok, dapat lihat, apa saja benda yang kita dapat melalui panca indera kita, bila kita jumpa asal dia tu, benda tu memang daripada Allah, maka terbuktilah sifat apa? Wujudnya Allah SWT. Maka bila kita dapat Allah SWT tu, maksudnya dengan perkiraan kita semua, kita dah habis fikir semua dah. Dan kalau kita nampak Allah yang ciptakan benda ni sampai hebat macam ni, maka hilanglah segala pertanyaan kita. Maka dekat situlah kita mendapat, seolah-olah kita pegang buah pelang, tapi sebenarnya kita mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang buah manggis, seolah-olah macam kita dapat Allah SWT. Sebab sebalik buah manggis, kita tak nampak dah buah, kita nampak yang mencipta manggis. Beza dulu, sebelum kita mengaji tasawuf, kalau kita cari buah harum manis, mesti kita akan cari negeri oleh. Cari durian musangkit, mesti otak kita akan pergi ke China. China pandai buat pokok kahwin dia pandai buat. Pi mana lagi kita tengok punya durian apa balik pulau. Tengok durian dekat tepi jalan dia pun kata durian balik pulau, terus tengok buah durian, teringat balik pulau. Bila orang yang mengaji ilmu tasawuf, bila dia jumpa buah dekat tepi jalan, maka dia nampak wujud kejadian buah ni macam mana. Bila dia nampak pencipta buah, maka terhentilah segala pertanyaan dia. Maka dekat situ dia seolah-olah pegang buah, seolah macam dia dapat Allah SWT. Maksud dapat Allah SWT ni adalah
merasai kewujudan Allah SWT di sebalik buah tu. Kalau tak ada Allah, pasti buah ni pun tak akan wujud. Contoh, di satu jenis contoh. Macam tu juga ikan di laut. Kalau kita tengok saja ikan dekat laut, ikan dekat market, kita tak akan nampak ikan tu main musim apa. Kita terus nampak yang mendatangkan ikan bukan nelayan. Nelayan pergi kat laut beribu-ribu. Tapi yang dekat Phuket bukan semua ikan dalam laut. Hanya yang telah ditetapkan Allah. Bahkan semua ikan yang dekat Phuket, bukan semua masuk ke market. Ada yang masuk dalam rumah mereka, tuan nelayan tu dulu. Yang masuk berapa kilo kat market. Lepas dekat longgok-longgok market pula, bukan semua masuk ke dalam plastik untuk bawa balik rumah. Yang mai 100 orang, seorang bawa balik seorang sekilo. Bukan pi awal dapat banyak, pi lambat tak dapat langsung. Bukan. Itulah nak buktikan bahawa sebalik kejadian ikan, sebalik kejadian rezeki, ada kewujudan Allah SWT kat situ. Kalau tak wujudnya Allah, pasti benda tu pun tak wujud. Betul tak? Tak wujudnya nelayan, tak wujudnya buah mangga. Di sini keyakinan kita, hala tuju kita, jumpa apa benda yang kita dapat, apa yang kita pegang, apa yang kita tengok, kita alihkan semua tu terus kepada Allah Taala. Jangan guna perantaraan. Ini kalau susah ni. Kalau jenis kita orang baru-baru ni, kita nak makan kena kerja dulu, mana boleh makan nasi. Nasi suap masuk dalam mulut. Kita cuba duduk depan nasi. Cuba kita kata, nasi, aku nak makan. Agak-agak kenyang tak kalau kita tengok nasi? Lepas tu kita duduk saja tengok. Perlu ada tangan yang menyuap supaya ada ikhtiar, itu namanya usaha. Macam tu juga kalau kita nak, sekarang ni kalau kita nak cari duit, kita kena perantaraan kerja. Itu tahap masih ikhtiari. Kalau yang ni nama dia, ini yang kita sembang ni, dah tahap apa ni? Boleh katakan hakul yakin lah. Tahap musyahadah. Di sini dia nak bagi tahu tahap musyahadah. Kita tengok, terus kita dapat Allah. Apa yang kita tengok, terus kita dapat Allah. Apa maksud dapat Allah? Kita terus nampak asal kejadian benda tu. Macam kita tengok kayu. Kalau orang yang otak dia sihat, Allah Ta'ala bagi ilmu macam ni, dia boleh jumpa, boleh tengok kayu, dia akan nampak terus. Begitu hebatnya kayu ni. Yang kayu balak dalam hutan berlambak-lambak. Tetapi kalau kita ambil kayu buat masuk dalam rumah, mesti tak boleh. Tapi sebab apa di kayu yang tengah hutan boleh masuk, semua rumah ada kayu. Sebab apa? Sebab otak manusia fikir yang setiap kayu dijadikan meja, dijadikan lemari. Mai daripada mana idea tu? Kalau bukan Allah yang cetuskan idea tu kepada manusia, balik kepada Allah. Nampak semua Allah. Kalau dia main pusing-pusing, mesti jumpa Allah punya. Dia tak akan jumpa benda lain. Itu yang kita nak cari tu. Itu nama dia ilmu musyahadah. Pandangan hati kita, pandangan mata kita dan hati kita balik kepada Allah. Musyahadah namanya. Ini ciri-ciri cara kita nak bermusyahadah. Apa saja yang kita dapat, yang kita sentuh, yang kita lihat, maka terhentilah benda tu semua dengan apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, dengan wujudnya Allah SWT. Wujudnya Allah Ta'ala pada tiap-tiap hal keadaan dia. Bukan wujud Allah Ta'ala yang kita sembang semalam. Semalam tu kita sembang, itu wujud sifat 20, sifat zat. Yang ni wujud musyahadah, pandangan kita. Wujud tu akan bermula, wujud tu ketika kita dapat jumpa apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat, kita balik kepada Allah, maka di situlah kita akan jumpa. Kalau kita duduk tak fikir, otak-otak tak jalan, dia tak akan jumpa benda ni. Dia kena, kita ni kena cergas. Otak kita ni kena cergas. Cubalah nanti kalau duduk kat rumah, fikirkan tentang kebesaran Allah. Cuba cari benda apa yang kita rasa, benda tu kalau kita cari, kita akan jumpa dia. Kalau pengalaman saya sendiri, memang saya pun jenis buat macam tu. Ni bukan saya cakap saya buat teori, tak, saya dah buat. Di sebalik contoh, kalau kita tengok matahari, apa yang ada pada matahari? Kalau kita tengok pagi-pagi tu, matahari bersinar tu, di dalam matahari tu ada kepanasan.
Dalam panas tu ada cahaya. Dari mana datang panas, daripada mana datang cahaya? Boleh beza tak panas dengan cahaya? Ha? Boleh beza tak? Tak ke pelik? Dalam beribu-ribu jarak, ada berjuta-juta kilometer. Dalam kita sidai baju, baju kita tak terbakar, tapi air semua tak ada. Pergi mana? Diserap oleh matahari. Kalau kajian sains kata macam tu. Tapi sebenarnya matahari ni setiap hari dia nak bersinar, dia minta izin dengan Allah dulu, baru dia boleh bersinar. Kalau Allah tak izin, dia bahan terang tapi dia tak bersinar. Macam contoh kita bukti apa? Macam kita kata gerhana. Matahari bercahaya tak? Cahaya. Tapi sebab apa tak sampai ke bumi? Gelap semua. Sebab belum diizinkan Allah Ta'ala. Ditutup dengan lapisan bumi, lapisan bulan. Jadilah gerhana matahari. Nampak? Allah Ta'ala segala cahaya yang keluar pada matahari adalah perintah Allah. Bila situ kita nampak matahari, terus kita nampak wujudnya Allah Ta'ala, bukti Allah Ta'ala. Kalau matahari ni boleh bergerak dengan sebab apa? Sebab adanya Allah Ta'ala yang mengontrol dia. Bayangkan awan, cuba tengok awan. Tak pelik ke? Pagi semua berselerak, pergi ke mana-mana. Mai petang, mai semua kumpul dekat bukit-bukit. Siapa yang arah mereka tu? Awan ni. Siapa ajak dia bergerak di sana? Lepas tu elok kumpul dekat bukit. Cuba tengok pagi, semua pakat jalan, pergi mana? Siapa yang arah semua tu? Kalau kita tak ada ilmu ni, kita rasa macam otak kita beku. Otak kita ni macam tak dipikir. Pergilah kat mereka, pergilah kat dia. Tapi kalau kita ada jalan ni, yang kita belajar ni, kita akan tambah keyakinan kita pada Allah. Setiap mata kita melihat, kita rasa macam, aku seolah-olah macam rasa wujud Allah Ta'ala. Bukan rasa benda tu wujud, tapi rasa Allah wujud. Tengok awan, rasa Allah wujud. Tengok hujan turun, rasa Allah wujud. Tengok ikan dekat market, macam-macam jenis ikan, rasa Allah wujud. Itu yang kita nak cari sekarang ni. Perasaan nama dia musyahadah. Apa yang dilihat, basirah kita merasa kewujudan Allah. Yang ni dalam dah ni. Kalau hampa tak boleh selam lagi, lemah ni. Bab ni saja kalau hampa fikir betul-betul, ada pada diri kita. Contoh pada kita ni, kita tengok. Kuku yang kita guna ni, tak pelik ke kita dah potong? Tak pernah tumbuh. Baru tumbuh panjang, tapi tak ada stok pun simpan. Ada dah stok baru, stok yang simpan lama ni, kata untuk seminggu dia tumbuh dalam isi. Tak ada pergi mana? Lepas tu kita potong setiap hari, setiap minggu sekali, seminggu sekali kan. Stok hok yang nak seminggu sekali tu main pergi mana? Tak ke pelik ke? Boleh ke isi keluar kuku? Ni kalau tekan isi bukan kerah apa, lembut. Kalau korek ni tengok ada stok baru, tak ada. Hok yang kontrol siapa dia? Yang bagi panjang siapa dia? Tak, bukan bukti ke ni? Allah, kalau jumpa macam tu pun dah rasa sonok dah tu. Belum lagi bulu mata, tarik mata, tarik hidung, semua tu bukan main-main. Ada hikmah yang kita boleh dapat. Itu kata kalau boleh hati kita ni sentiasa niat belajar. Jangan ada satu pun niat untuk nak mengajar. Bila kita rasa niat nak belajar, nanti Allah akan jadikan seluruh makhluk adalah guru kita. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala ni bukan perlu kepada satu guru saja. Berjuta-juta guru. Malaikat pun jadi guru pada Jibril. Malaikat Jibril pun guru pada Nabi Muhammad SAW. Hatta makhluk-makhluk lain pun jadi guru. Burung gagak jadi guru pada Khabil ketika dia nak tanam abang dia. Abang ke adik? Abang dia. Nak tanam abang dia. Dia tak tahu macam mana. Dia heret-heret, busuk-busuk. Dan kali Allah hantar burung gagak. Lepas tu bergaduh. Lepas tu mati. Burung gagak tu gali lubang. Si Habib ni tengok. Satu, ikutlah. Dapatlah satu ilmu. Jadi, kalau kita niat belajar, Allah akan gunakan bermacam-macam cara untuk nak ajak kita. Tapi yang pelik kita niat belajar pun tak ada. Lepas tu dah pandai sikit, kira nak ajak orang. Sepandai mana-mana pun kita tetap masih niat belajar. Macam saya ni pun niat belajar juga. Belajar untuk nak menyampaikan.
belajar untuk nak menyampaikan apa yang kita faham. Kan? Di dalam kita niat belajar, Allah akan betulkan apa yang kita salah. Jadi kalau kita pandai dah, kita niat dah rasa pandai, kita buat apa yang kita yang terbaik, kita kata nak mengajar sepenuhnya. Nanti kalau salah tu dia tak betul dah. Nanti kalau cacat lah. Betul kalau orang baca Quran, dia niat belajar, nanti setiap satu langit ada penjaga malaikat dia. Langit kedua ada penjaga malaikat dia. Kalau bacaan kita salah, malaikat pertama, langit pertama akan betulkan. Bingung mana salah, panjang mana salah. Lepas tu langit kedua akan betulkan sampailah ke Allah SWT. Itu kita baca salah, tapi kita tengok buku akaun kita semua satu patut. Semua lulus. Rupa-rupanya ada bantuan malaikat. Okey dah. Ini masuk pula kepada maka jadilah musyahadah engkau. Yang ni yang kita kata tadi. Maka jadilah musyahadah engkau. Bila kita tengok batu, kita nampak wujudnya Allah, tengok ikan wujudnya Allah, maka itulah nama dia musyahadah. Musyahadah ni bahasa Arab nah, bahasa kita persaksian. Persaksian engkau akan wujudnya sesuatu itu membawa apa? Ia akan musyahadah kepada wujudnya Allah. Jadi kita dah terangkan. Ini kita dah terang panjang lebar dah tadi. Ini dalam bentuk tulisan. Kefahaman tadi yang saya buat contoh tadi itu dah. Kalau kita baca ayat dia ni, maka jadilah musyahadah engkau akan wujudnya suatu itu, membawa wujudnya suatu itu akan musyahadah engkau kepada wujudnya Allah. Dan apabila ni masuk cerita lain pula ni. Dan apabila tetaplah akan musyahadah engkau akan wujudnya Allah, maka hilanglah engkau daripada akan musyahadah kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi bila kita cari jumpa Allah, maka alih pandangan kita tu, macam musyahadah kita ataupun persaksian kita pada benda tu teralih lah. Kita tak nampak lah benda tu. Macam kita cakap tadi lah, kita tengok buah mangga, buah plum, kita nampak siapa yang menciptakan Allah. Kita nampak bujung, ada yang bujung, ada buah plum oren, ada buah plum kuning. Bila kita tengok keajaiban benda tu, kita nampak, ya Allah, hebat sungguh boleh berwarna, tak ada color, boleh bercampur-campur, tak ada warna yang sama. Boleh yang buat macam ni, kita rasa Allah tu seolah boleh, kehebatan tu ada dekat pokok tu, ada buah tu. Bila kita nampak kehebatan Allah dekat benda tu, penyaksian kita pada benda tu hilang. Kita tak jadi macam kita tengok dulu. Tengok ni, dia pakai baju apa ni? Benih dia pada mana? Kita tak tengok benda tu dah. Kita tak persoalkan benda tu lagi dah. Sebab apa? Sebab kita punya pandangan kita dah nampak Allah. Maka kita tak akan persoalkan lagi benda tu. Inilah dia bagi tahu kat sini. Apabila musyahadah akan wujudnya Allah Ta'ala, maka hilanglah daripada kita ni musyahadah kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Dan tetaplah yakin engkau akan wujudnya Allah. Dia suruh kita kuatkan lagi. Bila kita dah nampaknya tu, kita yakin betul-betul lagi. Yakin bahawa yang menjadikan semua adalah Allah. Wujudnya apa yang aku nampak ni pun adalah Allah. Benda ni kalau kita nak cepat, kita kena aktif kena rajin. Kena rajin buat percakapan percakapan ni kita macam kami kat madrasah selalu dilatih. Latihan kami buat tu pelatihan percakapan kebesaran Allah. Dia ada nafi, lepas tu isbat. Nafi dia macam ni. Kita katakan macam ni. Contoh kita mula daripada nasi. Nasi sifat dia kenyang. Betul tak? Nasi Allah bagi sifat dia kenyang. Dengan nasi Allah boleh bagi kenyang. Dengan tanpa nasi pun Allah boleh bagi kenyang. Betul tak? Macam tu lah, senang Nasi sifat dia mengenyangkan. Allah SWT boleh bagi kenyang dengan makan nasi, dan Allah SWT boleh juga bagi kenyang dengan tanpa makan nasi. Nampak dekat situ. Pertama, kita benarkan sifat nasi tu. Yang kedua, kita bawa mai bahawa yang mengenyangkan tu bukan daripada nasi.
Yang kenyang tu hanyalah daripada Allah SWT. Itu ada perkataan, nasi sifat dia kenyang. Dengan nasi tadi boleh kita kenyang, dengan nasi jari 3 kita makan, boleh juga tak jadi kenyang. Lepas tu yang mengenyangkan hanya Allah. La ilaha illallah. Itu namanya kalam nafi isbat. Nafi isbat. Pertama kita mengiyakan dulu sifat satu benda tu. Yang kedua, kita balikkan sifat kedua tu kepada Allah. Contoh api. Api sifat dia membakar. Api sifat dia membakar. Jika Allah Ta'ala berkehendak, dengan api boleh membakar. Betul yang kita guna masak. Dan jika Allah Ta'ala berkehendak, dengan api tadi juga tak boleh membakar. Macam Sayyidina Nabi Ibrahim AS. Tak boleh bakar api yang sama. Membakar dengan membakarnya api itu dengan izin Allah. Itu sebenarnya. Perkataan ni kalau kita cakap macam tak ada apa-apa kesan, tapi sebenarnya hati kita berbunga-bunga. Seolah-olah macam kita duduk tengah semai benih. Duduk semai benih satu mula api, berarti apa lagi pisau sifat tajam, apa lagi air sifat dia sejuk, angin sifat dia sejuk. Macam itulah kita duk cakap benda tu, lama-lama dia bertumbuh dalam hati kita. Itu dalam kita dengar dalam orang selalu sampaikan dalam banyak kan jemaah tabligh selalu pakai benda ni. Apa dia? Jaddidu, perintah Rasulullah Ta'ala kepada sahabat, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak perbaharui iman kami? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Kebanyakan ucapan la ilaha illallah. Maksud menjamakkan ucapan la ilaha illallah, ulama membahas benda ni maksudnya adalah terjemahan la ilaha illallah, bukan lafaz zikir. Zikir ni memang ada. Tapi kalau zikir tak faham, ulama katakan tak dapat pahala. Kalau kita zikir la ilaha illallah tak faham, tak dapat pahala. Tapi Al-Quran baca tak faham, dapat pahala. Beza sikit. Al-Quran kalau kita baca tak faham pun Allah bagi pahala. Tapi zikir kata ulama tak dapat pahala kalau kita tak faham. Sebab zikir ni ingat. Ingat pada Allah. Jadi kalau boleh kita kena faham. Subhanallah kena faham, Maha Suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Okey, faham tak? Itu nanti panjang lebar pula benda tu. Kalau nak berlatih benda tu, ikutlah jemaah tabligh ya. Ambil 3 hari berlatih dalam tu, mereka akan ajak. Carilah yang mana sesuai. Yang untuk perempuan pun ada. Perempuan dia ada juga, nama dia masturat. Nanti dia akan suruh keluar tu, akan dicek habis. Pertama dia akan mesyuarat, dia akan tanya suami macam mana hubungan anak-anak, kena hantar mentua ke macam mana. Untuk mereka settle tu licin. Bukan mereka tak nak bagi ada fitnah. Bagi sebelah anak kita ada tanggungjawab kita, sebelah pihak isteri kita pun ada tanggungjawab kita. Tinggalkan. Nafkah berapa ringgit untuk anak kita lah 3 hari, kita tinggal agak-agak berapa ringgit beli pemakan. Kalau mak mentua kita jaga, berapa ringgit kita nak kena tinggal untuk beli makanan dalam masa 3 hari. Lepas tu sebelum nak keluar tu kena pakai perlengkapan yang lengkap. Pakai cadar, purdah. Lepas tu barang-barang emas tak dibawa. Bawa hanya sebagai barang-barang untuk 3 hari untuk tidur. Lepas tu untuk program. Dan perempuan ni kalau program dia banyak kan dalam rumah khusus. Mereka sewa mereka cari rumah kosong. Rumah tu hanya untuk orang yang keluar dia. Dekat situ nanti dia ada macam program mereka dalam tu. Mereka perempuan ni banyak program dalam tu. 3 hari tu macam duduk dalam istilah dia macam duduk dalam reban. Macam ayam baru kita tangkap ataupun kita baru beli, kita buat macam reban supaya dia duduk kat situ sengap. Mereka bagi pemisalan orang yang keluar dalam 3 hari ni macam kita ayam baru beli kan. Kita sekap dia, kena simpan dalam apa? Kepuh ayam tu, supaya nanti 3 hari tu kalau dia keluar mana-mana dia akan balik. Sebab tempat perempuan ni rumah sebenarnya, bukan dekat shopping mall. Kat masjid pun tak dianjurkan. Afdal perempuan ni semayang paling afdal ada semayang di tempat yang tertutup. Kalau rumah besar tu ada bilik-bilik, lagi besar pahala. Kalau lelaki semayang dia dekat masjid.
Apa sebab besar dia? Kalau laki dia pergi sembahyang Jumaat, dia sembahyang kat rumah, laki dapat 27, dia dapat 28. Lebih satu sebab dia sembahyang seorang satu. Lepas tu pahala laki tu semua masuk dalam akaun dia. Macam kita duk mengaji lah ni. Kita punya nilai kita dapat ni semua masuk depa punya. Depa masuk, depa ambil kita punya akaun, tapi akaun depa kita tak ambil. Itu kata berat kita ni. Tapi kalau akaun jahat depa kita kena tanggung. Dosa depa kita tanggung. Kalau anak 3 orang buat dosa, 3-3 kita tanggung. Tu berat laki ni. Tapi perempuan ni semua dia ambil pahala. Tambah-tambah dia bagi makan. Dia masak pula, orang lain anak-anak dia makan. Semua dapat pahala dia. Itu perempuan ni dia ada kelemahan dia tak boleh sembahyang macam kita sembahyang 30 hari. Depa ada cuti depa. Tapi cuti depa haid tu, itulah kelebihan Allah bagi. Allah bagi jalan lain. Pahala depa tu depa borong. Habis dapat depa. Kita ni dapat banyak. Tak ada cuti. Tapi itulah malah kita ni. Orang lelaki ni malah. Tak apa. Yang penting kita jangan lepas tanggungjawab kita. Apa pun benda pun yang kita buat yang terbaik apa yang kita mampu. Itu yang penting. InsyaAllah cukup dah. Nanti kita akan sambung. Dan lagi firman Allah SWT, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wallahu a'lam bissawab. Ada nak tanya apa tak? Yang ni alhamdulillah masih bersambung dengan kefahaman yang semalam. Semalam pun kita dah belajar sifat wujud Allah. Ini pun ada meh-meh sikit-sikit lah. Ada juga. Jadi tak lari lagi lah. Cuma yang ni dia lebih halus lagi daripada semalam. Semalam hanya zat Allah. Yang ni lebih halus lagi. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa balik hari Ahad. Ajak kawan-kawan lagi Siapa yang boleh main, setakat mana boleh muat dalam rumah ni, insyaAllah. Tak, macam kata esok kan. Buat diri tu kan. Kalau kita ubah tempat mah. Bukan esok, macam esok lah Jumaat. Macam esok. Ada lagi kawan yang ni, ada tempat yang lebih safety kan. Yang cakap tu, rumah kau. Ada tempat kau, dekat Kedawan. Dawang. Tadi dia ada cakap ada korang, kalau kita boleh, kumat. Kata dia ustaz main sini, sebab sini safety sikit. Boleh shading kan kalau ni ada orang masuk semua. Kat mana? Dekat Kedawan, dekat Bukit Lembu. Oi,